Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salam sejahtera tuan-tuan. Pertamanya saya mengucapkan setinggi syukur pada Allah kerana kita dapat bersama pada malam ini. Sebenarnya live ini saya rakam dulu dalam perjalanan saya pulang dari Kuala Lumpur ke Melaka, dan saya livekan pada waktu ini untuk berkongsi beberapa isu yang mungkin boleh kita sembang-sembangkan pada malam ini, untuk kita sama-sama bincangkan tuan-tuan tentang beberapa isu yang berlaku di dalam negara kita, yang saya kira perlu untuk kita sebagai rakyat mengambil tahu isu-isu yang berlaku, kerana kita lihat banyak perkara yang berlaku memerlukan kita tabayun, memerlukan kita bertanya kepada kawan-kawan, bertanya kepada pakar-pakar rujuk atau pakar-pakar yang berkaitan. Sebab itu kita tahu bahawa di zaman media sosial ini, kita melihat netizen ini semuanya pakar-pakar tuan-tuan. Netizen ini apa isu pun mereka boleh ulas. Hatta mereka yang tidak ada kepakaran pun boleh mengulas apa saja isu yang berlaku, dan biasanya mereka akan mengulas bias kepada sokongan politik mereka. Itu yang berlaku. Sebab itu kadang-kadang mereka tidak menjadikan kebenaran itu sebagai matlamat utama, tetapi yang penting bagi mereka ialah mereka nak memuaskan hati mereka, supaya parti-parti politik yang mereka sokong itulah yang diberikan kredit oleh mereka. Walaupun parti-parti politik yang mereka sokong itu kadang-kadang tidak berlaku adil, tidak bercakap di atas landasan fakta, kadang-kadang melakukan fitnah, pembohongan, spin dan sebagainya. Tetapi netizen, terutama kepada mereka yang fanatik dan taksub, itu akan tetap memberikan sokongan ataupun akan tetap menyatakan itulah yang betul. Sebab itu macam saya selalu sebut bahawa amat bahaya sekali kalau politik ini ditafsirkan, atau juga isu itu ditafsirkan berdasarkan kepada fanatik dan taksub. Dah banyak kali saya bercakap, memberikan pandangan bahawa kalau seseorang itu taksub dan fanatik kepada sesuatu perkara, maka akan dicari hujah, akan dicari alasan untuk mereka mempertahankan kebatilan itu, walaupun perkara itu tidak benar, batil dan sebagainya, tapi mereka akan cari hujah untuk membenarkan ataupun untuk mengiyakan ataupun untuk mengharuskan sesuatu perkara itu. Sebab itu negara ataupun komuniti yang diasaskan kepada taksub, kepada fanatik, ianya tidak akan maju, kerana sifat memberi nasihat, sifat menegur, sifat memberikan kritikan, membina itu tidak akan berlaku. Sebab mereka yang fanatik dan taksub ini, mereka akan sentiasa mengatakan bahawa pemimpin mereka itu benar. Pemimpin mereka itu benar, pemimpin mereka itu tak salah. Padahal kita tahu bahawa manusia itu tidak maksum. Walaupun mereka bergelar ulama besar ke murabi besar dan sebagainya, ianya tidak maksum.
Maka oleh kerana itulah bagi saya perkara yang paling penting bagi kita ialah kita mesti menjadikan sesuatu isu dan sebagainya itu sebagai isu yang terbuka, dan kita mesti membuka minda kita, kan, sebab kebenaran itu bukan bergantung kepada taksub ataupun fanatik, tetapi kebenaran itu bergantung kepada rujukan kita, Quran, hadis, dan juga bergantung kepada pegangan ijma' ulama', qiyas dan sebagainya. Ada pihak yang tuan-tuan merasakan bahawa mereka sajalah yang memegang ataupun yang mendaulatkan Islam. Mereka sajalah yang mengikut Quran dan hadis. Tetapi banyak kali bila kita soroti kembali perkara yang berlaku, banyak kali kita lihat bahawa hadis, Quran yang mereka gunakan itu ditafsirkan untuk memberikan kelebihan ataupun untuk membenarkan pandangan mereka. Kan, pandangan orang lain semua salah, semua tak benar. Sebab itu seolah-olah hadis dan Quran yang mereka rujuk itu hanyalah memberikan kelebihan kepada mereka. Sebab itu ditafsirkan mengikut sesuka hati mereka, tidak melihat kepada asbabun nuzul, tidak melihat kepada sebab ayat itu turun dan sebagainya. Sebab itu bagi saya tuan-tuan amat malang kalau kita terus membiarkan masyarakat kita dihujani ataupun dihamburkan, dihidangkan dengan sifat-sifat sebegini, sifat-sifat yang mendewa-dewakan pemimpin, sifat-sifat yang membenarkan pemimpin, yang kita kata walak membabi buta, walak sepenuhnya. Itu yang ramai menggunakan perkataan wala'un. Maksudnya walak itu 100%, tak boleh ditegur. Apa saja yang pemimpin mereka cakap itu semuanya betul. Itu yang saya katakan bahayanya kepada bahayanya kepada kehidupan kita, kepada kehidupan manusia, apabila pemimpin itu tidak boleh disanggah, pemimpin itu tidak boleh ditegur. Dan itulah yang berlaku kalau kita nak soroti kembali mengapa berlakunya perpecahan di dalam PAS sehingga tertubuhnya amanah. Tuan-tuan, mungkin ramai yang tak tahu, terutama adik-adik kita yang mungkin baru nak up umur 20-an, 30-an. Mereka tidak tahu cerita sebenar mengapa berlakunya perpecahan, mengapa tertubuhnya amanah itu. Jadi saya kira saya ingin memberikan sedikit pencerahan mengapa berlakunya perkara tersebut. Tuan-tuan, pada tahun 2012, 2013, 2014 itu, pasca ataupun sebelum muktamar PAS 2015 itu, di mana berlakunya apa yang dipanggil gugur standan, kan, 15 orang pimpinan PAS tewas dalam pemilihan. Tak pernah berlaku sampai 15 orang pimpinan utama, tuan-tuan. Timbalan presiden kalah, naib presiden kalah, bendahari kalah, pengarah pilihan raya kalah di tangan calon-calon yang tidak dikenali. Dan kalau kita menyoroti sejarah pemilihan PAS, okey, tidak pernah berlaku perkara sebegini jika tidak ada grand design, jika tidak adanya perancangan daripada awal. Jadi akhirnya tahun 2015 itu muktamar PAS di Kuala Selangor itu, sebenarnya saya menjadi perwakilan bagi PAS kawasan Bukit Katil itu, 15 orang habis, tewas semua. Sebelum itu tuan-tuan, apa yang berlaku ialah 15 orang ini adalah kumpulan yang dipanggil Jebon. Ada pihak di dalam PAS memanggil mereka ni Jebon. Sebab apa? 15 orang ini adalah pimpinan yang tidak bersetuju dengan sikap ataupun pendekatan ataupun boleh dikatakan perancangan pihak tertentu untuk berkawan dengan UMNO, kan, untuk berkawan dengan UMNO. Dan yang malangnya apabila ditanya, sekarang ni amanah kawan dengan UMNO tu kita cerita nanti. Kita cerita dulu mengapa berlakunya standan tewas itu, kan. Okey.
15 orang yang dikatakan jebon ini termasuklah Ahmad Sabu, Allahyarham Saluddin Ayub, Mujahid Yusuf Rawa, Mazlan Dr. Zul, Dr. Hatta, okey. Ramai lagi lah kan yang tewas ini. Mereka ini Hanifah Maidin, mereka ini adalah pimpinan-pimpinan PAS. Mak Sabu masa itu timbalan Presiden, Salahuddin naik Presiden yang paling kanan. Mereka mempersoalkan kan, dan selalu bertanya di dalam mesyuarat PAS, apakah benar PAS ingin berkawan dengan UMNO, PAS ingin mendampingi UMNO dan sebagainya. Apa jawapan yang diberi oleh pimpinan PAS, utamanya Presiden PAS Haji Hadi? Kita menafikan, kita tak ada niat pun untuk bersama dengan UMNO. Kalau tuan-tuan ingat ucapan Taqiyuddin Hasan, Taqiyuddin Hasan pernah berkata bahawa kita tidak ada langsung niat. Saya boleh bercakap mewakili PAS. Dia kata kita tidak ada niat untuk bergabung ataupun berkawan dengan UMNO. Dan itulah yang dinyatakan oleh pimpinan PAS. Dan apabila kumpulan-kumpulan 15 jebon ini mendesak, maka di situlah timbulnya grand design untuk memastikan semua yang dikatakan jebon itu dibuang daripada PAS ataupun dikalahkan dalam pemilihan muktamar pada tahun 2015 itu, tuan-tuan. Dan saya dapat menyaksikan bagaimana dalam pemilihan muktamar 2015 itu, semasa pengundian, okey, para perwakilan ini tanpa segan sila mengeluarkan kertas-kertas cai. Itulah mulanya keluar perkataan cai, tuan-tuan. Mereka mengeluarkan cai dan mengundi mengikut cai. Mengundi mengikut cai, sehingga ada pimpinan-pimpinan ataupun calon-calon yang langsung tidak dikenali, kan? Maksudnya tidak dikenali peringkat nasional pun boleh menang, mengalahkan pimpin-pimpin kanan seperti Dr. Hatta, Dr. Zul, Dr. Mujahid dan sebagainya. Bayangkan, tuan-tuan. Antaranya saya boleh sebutlah Ali Akbar Gulasan, pimpinan PAS daripada Sabah. Dia boleh menang, tuan-tuan. Kan? Dan itulah yang berlaku sampai ke SUT. Orang Pahang kata sampai ke SUT. Pimpinan PAS tidak memperakui dan tidak mengakui bahawa adanya usaha untuk bergabung ataupun berbaik dengan UMNO. Dan itulah yang berlaku. Dan akhirnya tahun 2017 ke 2018 itulah tertubuhnya Muafakat Nasional, di mana secara resminya UMNO dan PAS berkawan. Walaupun dalam pilihan raya umum 2018 itu mereka main wayang, lawan sama sendiri, tapi sebenarnya sudah ada persefahaman, sudah ada perbincangan, kan. Tetapi strategi mereka tahun 2018 itu tidak mengena. Apabila UMNO dan PAS kalah teruk dalam pemilihan tersebut, terutamanya UMNO lah, kan. Itu sejarah yang saya nak sebut. Mengapa 15 orang jebon-jebon ini dibuang daripada PAS ataupun dikalahkan dalam muktamar tersebut. Jadi orang kata pula, ada orang tanya, sekarang ni Amanah boleh kawan dengan UMNO? Itu memang kita tak nafikan, tetapi apa yang ingin saya utarakan ataupun yang ingin saya sembangkan ialah mengapa berlakunya penafian, kan? Mengapa berlakunya penafian kepada rancangan untuk PAS nak berbaik dengan UMNO, kan? Tak ada masalah kalau mengaku pun, tetapi pimpinan PAS menipu, sampai kesudah tidak mengakuinya, menipu, kata tak ada dan sebagainya. Itu persoalannya, kan? Sekarang ni UMNO berkawan, PAS Amanah berkawan dengan UMNO tu cerita lain. Kan, itu tidak menipu, maksudnya memang betul lah berkawan sampai sekarang dalam kerajaan perpaduan. Tapi persoalannya, mengapa pada tahun 2013, 2014, 2016 itu, pimpinan PAS ketika itu tidak mengakui perkara tersebut sampai kesudah dia menipu, kan?
presiden menipu timbalan presiden dan sebagainya. Itu persoalannya. Jadi kepada kawan-kawan kita yang mungkin baru bersama dengan PAS, itu dah sedikit sebanyak sejarahnya. Okey tuan-tuan, jadi saya mengimbau perkara tersebut sebab ada yang menyatakan bahawa amanah ini ditubuhkan atas kerana sebab kalah. Saya tidak menafikan tuan-tuan, saya tidak menafikan bahawa mereka kalah dalam perbezaan itu menyebabkan mereka menubuhkan amanah. Ya, mereka kalah sebab mereka mempertahankan prinsip ketika itu, iaitu tidak mahu bersekongkol dengan UMNO yang kita tahu ada skandal 1MDB dan sebagainya kan. Kan Najib Razak dan sebagainya ketika itu. Dan kepimpinan yang 15 orang ini mempunyai prinsip untuk mempertahankan prinsipnya. Tapi sekarang ini apabila berkawan dengan UMNO, itu yang kita katakan bahawa politik itu fragile. Politik itu sangat dinamik. Siapa sangka PAS boleh berkawan dengan DAP, tuan-tuan? Dan PAS ini, tuan-tuan, bila dia berkawan dengan sesiapa juga, orang yang dia berkawan itu akan menjadi dan orang kata automatik jadi baik. Automatik, bukan penyangak, bukan penyamun. Dan itulah yang berlaku kepada UMNO. UMNO ketika mereka berbaik, PAS berbaik dengan UMNO dan Muafakat Nasional, tidak sebut pun cerita pasal UMNO penyangak, UMNO penyamun. Dan netizen pun tidak menyebutkan 47 kes dan sebagainya. Tetapi bila pecahnya Muafakat Nasional dan BN menyertai kerajaan perpaduan, semua kejahatan-kejahatan UMNO itu disebut semula. Itu yang saya katakan bahawa mereka tidak konsisten. Begitu juga ketika berkawan dengan DAP. Ketika mereka berkawan dengan DAP, mereka mengatakan DAP itu baik. DAP itu ada yang sampai tahap mengatakan umpama macam Omar Abdul Aziz, pemerintahan di Pulau Pinang itu kan, dan DAP itu kita bersetuju atas perkara yang agree to disagree, bersetuju atas perkara yang tidak dipersetujui. Tetapi bila dah pecah, DAP komunis, DAP menentang Islam, DAP menentang hudud, DAP nak membuang hak istimewa Melayu, semua keluar. Begitu juga dengan gerakan. Bila PAS berkawan dengan gerakan, mereka tidak nampak apa keburukan gerakan. Semua gerakan itu baik. Tak nampak lagi bagaimana gerakan pernah nak menyaman kes hudud. Kalau buat hudud, mereka nak saman. Gerakan pernah menentang pelaksanaan ataupun tulisan jawi, dan juga menentang pelaksanaan pengajaran 40 hadis 40 di sekolah rendah dan sekolah-sekolah di Malaysia. Tapi lepas tu tarik balik lah kan. Jadi mereka tidak nampak perkara tersebut. Yang mereka nampak ialah apa, tuan-tuan? Semua kebaikan saja. Itu sebab sekali lagi dalam topik ini, apa yang saya ingin dalam kuliah politik ini, yang kira kuliah politik lah kan, bahayanya politik fanatik dan politik taksub. Bahayanya politik fanatik dan politik taksub kepada masyarakat dan rakyat di Malaysia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.